pada pagi ini biasa kita dengar orang tazkirah pagi ini lain. Kalau dengan saya ni tajuk lain lah. Saya di bahagian pendidikan ni baru je 3 tahun dekat macam tu lah. Sebelum ni saya juga bahagian pengakuasa jawi. Jadi bahagian pengakuasa jawi dah lama. Sebelum jadi pengakuasa jadi imam dulu. Lepas jadi imam jadi pengakuasa. Banyak kata orang lah, takak orang tu memang lah kekal 3 tahun takak orang ni banyak lah. Di suku mana Kuala Lumpur saya tak pernah masuk. Kelab malam mana yang saya tak masuk. Tak nak jumpa sini ya. Yang MB, The Wager, Beast Club kan. Kelab dandut-dandut tu. Sebab itu saya duduk di bahagian penyelidikan. Dia panggil unit ajaran sesat lah. Jadi orang kata underground saya sekarang ini dalam pukul 30 ada meeting dengan SB cawangan khas. 2-3 ajaran yang baru timbul tuan-tuan. Jadi benda ni benda-benda yang panas buat masa ini kan. Kita duduk sibuk panas yang lain, ni pun panas juga. Jadi tajuk ni kebiasaan saya bentan mana-mana masjid, surau, jabatan-jabatan kerajaan. Kita bagi maklumat selain daripada ajaran Syiah. Di wilayah ni saya jaga 4 ajaran ya, untuk saya jaga. Yang anak buah saya jaga juga. Kalau saya nak jaga, aku semua mati. Sebab kaki tangan saya di bawah saya ada 2. Saya seorang, anak buah saya 2. Nak jaga ajaran sesat di wilayah ni banyak tuan-tuan. Ajaran sesat ni seronok kerja. Pelbagai cara yang kita boleh masuk, kita boleh jumpa dan sebagainya. Mana besok nak pergi nak ajaran baru di satu tempat. Tu pun nak bicara dengan polis sebab mungkin melibatkan nyawa dan sebagainya. Sebab kita nak nyaman ni tuan-tuan. Saya pernah jadi maintenance hotel. Saya pernah jadi housekeeping hotel. Sebab nak dapat maklumat program ajaran sesat tu yang buat di hotel. Alhamdulillah pihak-pihak hotel memberi maklumat sebanyak bila melihat benda ni pelik tuan-tuan. Jadi kalau kita tengok sejarah kematanan manusia sejak Nabi Adam sampai hari ini, isu akidah iman ni tak boleh lari tuan-tuan dalam hidup kita sampai sekarang lah tuan-tuan. Sebab tu kalau kita tengok ajaran sesat ni, saya nak panggil lah ajaran sesat, mudah orang faham. Ajaran sesat ni masuk ke Malaysia lama dah, pada abad ke-18 lagi. Dia masuk daripada negeri Kelantan. Abad ke-19 dia pergi ke Pulau Pinang. Dia panggil ajaran taslim, ajaran bintang. Yang dibawa oleh ajaran-ajaran ni banyak. Martabat 7. Ada tu wujud banyaklah ajaran-ajaran ni kalau sebut ni. Sebab berlaku puncanya pertama, masalah kita dipengaruhi oleh aliran kepercayaan tuan-tuan. Apa aliran itu yang nanti saya nak bagi tahu lah. Kalau di Indonesia di Syiah yang saya jaga, macam mana orang Syiah pada hari ini yang ada di Malaysia, yang mana mereka ini memang hebatlah tuan-tuan. Okay. Dan kalau saya pergi dekat Taman Melati, satu ajaran sesat, Tok Guru pakai seluar pendek, datang daripada Johor. Ada benda dia bawa, ajaran baru lah, belum dipatuan dan belum diambil tindakan lagi. Dan kalau kita tengok senario Malaysia hari ini tuan-tuan, ajaran sesat ini berpunca daripada 5 benda. Pertama, kalau kita tengok amalan kerohanian secara sonsat, menyeleweng. Kalau kita tengok, saya nak tengok contoh pada tuan-tuan lah. Kita tengok video kan. Saya ni banyak video tapi ada yang boleh bagi, tak ada bagi ada. Bahaya. Kan? Sebab ni benda-benda belum lagi dalam peringkat orang kata benda bahaya lah. Ada tu, orang tak boleh nak baca. Dia panggil zikir power. Saya nak baca tu. Ini zikir power ni tuan-tuan memang power lah zikir. Sampai meletup-letup kalau dia zikir tu, kepiah dia cabut. Mana? Di hulu langit. Dia la ilaha illallah dia. Dia tak puas hati, dia berdiri baru dia berlari. Sampai orang macam ikan, orang macam tak tahu apa dah orang tu. Tu dia panggil zikir power, tak apa. Banyak lagi video kita boleh tengok dia lebih bantu. Lepas tu kita tengok unit akidah tu satu khas tu buat. Ya. Jadi kita tengok dia tu. Isu kerohanian, mereka nak cari Islam. Tetapi cara yang tak betul.
Nak dapat martabat dia tinggi sangat, cepat sangat, tak boleh. Satu ajaran tu, guru dia pakai seluar pendek. Dia buat macam ni lah program dia. Sambil makan, sambil dia berbincang. Anak murid dia ada 40 orang. Baru ni ajaran baru. Dia orang Johor, daripada Johor lagi. Ya? Pakai bengkel, karata, seluar pendek tu guru. Dia kata masa banjir besar pada tahun lepas di Johor, kereta saya tak gelap. Banjir, kereta saya ni, banjir air tu pergi lagi tempat lain. Tak masuk. Jadi, saya tak pernah semaya, dia kata. Saya tak pernah puasa. Tapi Allah Ta'ala jaga saya. Jadi tuan-tuan apa guna tuan-tuan semaya? Tak payah semaya tuan-tuan. Tak payah pergi puasa. Tak payah puasa. Tak payah pergi haji. Sebab apa pergi haji? Kaya orang Arab. Arab Saudi makin kaya sebab kita pergi haji. Tak payah pergi. Tumbak haji ada juga nanti kita situ. Ya, sebab saya banyak wanita nikmat pasal untuk ni. Buat haji tuan-tuan boleh buat haji sekarang ni. Ada 4 tempat sekarang ni. Mak tuan-tuan tahu dekat Mekah ya. Saya tahu ada 3 lagi. Di Malaysia ada 1 tempat buat menunaikan ibadah haji. Di Malaysia kita ada. Kalau rasa nak buat haji tak payah pergi ke Arab Saudi ni. Di Malaysia kita. Yang kedua di India. India boleh buat haji sekarang ni. Ajaran Qadiani. Hadis saya itu. Yang kedua di Iran boleh buat haji. Kalau di Malaysia, siapa ada orang Pantai Timur ni? Orang Terengganu. Boleh buat haji di Terengganu. Nampak bertemunya batu surat yang pertama. Ajaran dia Haji Zulkifli daripada Pucuk. Tak sampai lagi. Ada nama Zulkifli. Nama sama tak apa. Itu pelik tuan-tuan. Ajaran dia. Sebab tu saya tak tahu. Saya baru balik bulan Disember jumpa Ayufi. Penghinaan terhadap Islam, kalimah Allah, kalimah Muhammad, Al-Quran dan sebagainya. Yang ketiga, peperangan saraf terhadap Islam, dia panggil Islamfobia. Islamfobia. Hari ini masyarakat di negara barat, bila duduk dalam satu taman, ada saja orang Islam foto taman tersebut. Ini orang Islam ni, foto. Dia silap macam tu. Jadi dia panggil fobia. Apa isu banyak fobia tuan-tuan. Sebab bagian saya ni banyaklah kena. Bila timbul isu-isu apa-apa sebagainya, maka banyaklah kita kena dan sebagainya. Dan yang keempat, percambahan ideologi sesat seperti black metal, tiada pegangan agama, anti hadis, mentuhankan hiburan, wadilisme, samsil, memisahkan agama dengan kehidupan. Ini benda-benda ni berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini. Dan juga ajaran batiniah yang diambil daripada masyarakat luar seperti tarekat Naqsabandiyah, Qadirul Yahya, kepercayaan khurafat dan tahyul. Paling banyak khurafat dan tahyul masyarakat kita. Jatuh pinggang pecah. Benda pelik benda. Okay. Lalu ular kita nak melintas, nak pergi balik kampung, ada binatang lalu. Ni tak boleh balik, ni bala. Ini benda-benda khurafat tuan-tuan. Yang amalan ni masyarakat kita masih ada. Nak bagi tahu tuan-tuan. Lepas tu ada seorang daripada USIM tengah buat kajian tentang khurafat dan tahyul masyarakat Melayu tuan-tuan. Tajuk tu. Bagaimana masyarakat Melayu dalam segi khurafat dan tahyul pada hari ini. Yang tu yang kita kena ambil pula. Dan ajaran Qadiani yang ada dekat Kampung Nakhoda. Dulu dia semaya jemaat kat Kampung Nakhoda. Kita semaya solat kita ke kiblat adalah Kaabah. Dia kiblat dia kat India. Dan tuan, dia solat jemaat seperti biasa. Kami bila Selangor buat serangan di Kampung Nakhoda, dia lari ke Kepung semaya jemaat. Kepung kami dapat maklumat dengan kerjasama daripada cawangan khas dan maklumat daripada orang awam, kami pergi serah hari-hari. Setiap jemaat kami pergi. Dia lari tempat lain pula. Tak buat semaya jemaat. Tapi semaya jemaat dia, arah dia India. Kiblat dia. Ajaran Syiah. Dekat Kuala Lumpur ni adalah 2-3 tempat. Air apa? ACP air. Ada air. Itu air Syiah tuan-tuan. Di sebalik dia tu air tuan-tuan. Sekarang ni orang Syiah telah masuk kepada orang buta. Persatuan orang buta. Jadi kami dalam proses nak buat program bersama dengan orang buta. Dia jual air zam-zam, dia jual kurma, dia jual benda-benda baik. Tetapi semuanya dia ke orang buta. Dia bagi pahaman ajaran Syiah yang ada di Malaysia. Yang terbesar duduk di Titi Wangsa. Ajaran Syiah dia duduk di Titi Wangsa.
Kalau kita nak tengok gambar ni ada. Gambar tak apa. Gambar insya-Allah tak ada masalah. Kalau sini tengok ajaran sesat banyak lah. Tentu tengok ni semua ajaran sesat ni. Dari data saya tak ada benda lain. Ya. Kalau tuan-tuan tengok sini memanglah tadi nampak kata apa lah. Ini laporan saya ni. Ni. Tengok ada masjid dia ni tuan-tuan. Ni ajaran Qadiani. Ni pengikut ajaran Qadiani. Ni yang kami pergi kan. Ya. Ni kelompok ikhwan. Banyak nanti kita tunjuk gambar-gambar ini. Yang ni kali ada lagi. Kita belum keluar lagi, kita nak keluar datang. Yang keenam, campur aduk antara aspek ajaran Islam, akidah syariah dan akhlak dengan pelbagai kebudayaan, adab maupun unsur-unsur mistik, hal-hal baik yang tidak terjangkau oleh akal fikiran manusia. Kalau kita pergi, saya pernah pergi, kita pergi ke Cokit tu kan, dia ada jual satu batu, saya tak bawa batu tu. Batu tu kalau kita makan tuan-tuan, segala penyakit ni lah. Batu warna hitam. Batu orang boleh makan tuan-tuan. Kalau kat Syiah, dia ada satu tanah Karbala. Tanah tu kalau kita makan boleh menghilang segala penyakit. Tanah tuan-tuan. Tak tahulah kalau tuan-tuan nak otak tanah boleh. Anda dengan saya tanah. Seperti sihir, kurafat, tahyul, percaya kepada roh yang mendiami setiap benda seperti batu, kayu dan pohon. Dan yang ketujuh, murtad keluar daripada Islam. Ini tuan-tuan kenal kan? Ni. Hidup lagi ke tuan-tuan? Dia belum mati. Dia gaib je. Tuan-tuan dia kata mati. Dia sebenarnya mati dia. Tapi kepercayaan pengikut dia tak mati. Umumnya sekarang ni berada di Mekah Al-Mukarramah. Umumnya kata apa? Dia kata Abu Yan telah gaib dan akan kembali nanti sebagai iman yang kedua. Supaya Muhammad yang kedua. Lepas tu kalau Ustaz mungkin faham segi Nur Muhammad. Nur itu tuan-tuan ada dua cahaya. Cahaya Muhammad satu, Muhammad dua. Muhammad satu adalah Muhammad yang wafat tu, yang duduk kat Madinah tu. Itu Muhammad satu. Muhammad dua, inilah. Dia akan kembali sebagai Muhammad yang kedua. Dan umumnya setiap hari, setiap malam berjumpa dengan Nabi. Siapa aja? Abu ya. Nak jumpa Nabi mudah. Selawat banyak-banyak, Nabi mari malam. Itu kata umumnya. Yang tuan. Kaya umumnya tuan-tuan. Atau pergi sana, dia restoran dia. Umumnya dia isteri dia. Umumnya tu. Isteri kepada Abu Ya. Ini isteri ni yang paling kaya. Yang kaya tuan-tuan. Kalau di Jordan, dia buat sekarang ni restoran dia di Jordan. Dia nama dia Jordan tu Nur Muhammad restoran itu. Setiap hari dalam satu minggu, satu hari bayar RM2 apa saja nak makan. Kata, makan banyak mana nak makan lah. Sistem derma RM2 je. 2 jadi. Tuan-tuan. Makan apa nak makan restoran itu. Nak cari mana macam tu tuan-tuan dekat Jordan tu. Jordan bukan murah makanan dia. Tapi dia boleh buat. Support dia besar. Ini Khomeini, Syiah. Ini ajaran Qadiani, Mirza Ghulam Ahmad daripada India. Ini Ahmad 100. Ini Ahmad 100, saya tutup gambar dia. Inilah yang mengaku dia Tuhan ni. Umur dia 33 tahun je. Muda tenteng lagi. Ngaku Nabi dia tuan. Ini isteri nombor 2, orang kampung kota Kelantan. Dia ambil wuduk kan tuan. Ni dia ambil wuduk, saya tunjuklah dia ambil wuduk kan. Dia ambil wuduk ni. Muka kita ikut rupa dia, tahu lah kan. Dia ambil wuduk. Dia basuh kepala, basuh muka kan. Dia basuh kepala macam ni. Kan? Kalau dia basuh tangan macam ni. Macam ni. Atau tak basuh macam ni kan. Jimat air dia. Itu cara dia basuh. Dia hanya ambil wuduk tapi dia berdiri, lepas tu tak solat.
Habis dia berdiri siap dah ambil wuduk. Lepas tu dia berdiri boleh setengah jam, 20 minit ikut dia lah. Lepas tu dia habis lah. Sebab Allah Ta'ala kata, wa yuqimus solah, mendirikan sembahyang. Bukan Allah Ta'ala suruh rokok. Bukan nak kata, kau ke bodoh ni, tuan-tuan. Gaji RM15,000, RM10,000 sebulan ni. Dia pernah jumpa dengan Allah Ta'ala. Dia pergi belajar di Gunung Lada, nak dapat ilmu. Buku tu ada dengan saya. Pengikut dia bagi. Nama pengikut pun takut. Nama pengikut, nama sebenarnya Abu Barzah. Orang kerja. Dia mana-mana perempuan, contohnya kan, contoh saya pengikut dia. Saya ada bakal isteri saya nak kahwin, contohnya kan. Sebelum saya nak kahwin, saya kena bawa isteri saya kepada dia dulu. Bakal isteri saya. Bawa jumpa dia. Dia kena tuju satu malam dengan dia. Dia tidur satu malam, besok dia bagi keputusan. Okey, boleh jadi isteri kamu. Sebab dia tak layak untuk aku. Kau tuan-tuan macam tu kan? Saya pergi jumpa satu keluarga. Adik-beradik dia 5 orang tuan-tuan. Duduk di kelas. Kelas. 3 orang ni perempuan, 2 ni lelaki. 3 ni ada sejarah hitam. 2 ni telah kahwin, 1 tak kahwin. 3 ni, semua adik-beradik 5 orang ni berahsia. Suami dia tak tahu. Benda dah biar benda berlaku kan. Ni pernah tidur dengan amat 100. Ni pun pernah tidur dengan amat 100. Ni pernah tidur. Boleh kata berzina tu biasa. Tapi benda tu lepas dia sedar, maka dia kembali balik. Dia amat 100 ni kalau duduk bersama dengan orang lelaki, dia mengaku dia Allah. Kalau campur macam ni, dia mengaku dia Muhammad. Ni orang ni tuan-tuan. Di Malaysia. Mana dia? Masa maju. Ustaz, kenapa tutup? Muka dia tu Ustaz. Muka dia tunjuk lah. Oh, tuan tak nak tengok kenal muka dia. Mana tak tak, kalau saya kenal kan. Gambar macam ada. Dipanggil je. Gambar kami ni dah ada. Ni. Kenal kau tuan-tuan? Tak kenal Sarul. Cantik kan? Itulah tuan-tuan. Ni pengikut dia. Kau tengok pengikut pakai seluar pendek. Ikut ajaran Islam pun pakai seluar pendek. Ni ajaran-ajaran baru lah kata. Ni bekas-bekas pengikut dia. Tu main-main kalau kita nak masuk ke cara-cara ni tuan-tuan. Kan? Kena tumbuk dia. Lepas tu kami masuk dengan polis. Kami ada kerjasama dengan Sekila. Okay. Ini Rejat Ahmad nama dia. Ini di Putrajaya. Okey. Dia ajaran dia telah dia mimpi pada malam tu. Rasulullah mari jumpa dia. Rasulullah cakap pada dia, "Wahai Rejat, kamu bukukan ajaran kamu ni, kamu pergi bawa 3 kepada 3 pemimpin negara. Satu membawa kepada ketua pengarah JAKI. Yang mana dah Nabi tahu pengarah JAKI tadi? Okey. Yang kedua kamu bawa kepada jumpa PM. Ajaran ni bawa buku ni kepada PM. Ini ajaran yang sebenar yang diktiraf oleh Rasulullah. Ajaran yang ada pada hari tak betul. Yang ketiga pergi jumpa Agung. Dia ni telah ditabarkan oleh Allah Ta'ala dan dibantu oleh berpuluh trilion panglima-panglima perang yang diketuai oleh makhluk-makhluk yang tak dinampak. Ditabarkan di tanah suci Mekah. Dia tak nak pergi Mekah pun. Di mana dia boleh tabarkan Mekah? Itu pelik tu. Maka dia telah pun ditangkap oleh penguasa Jawi. Selepas kita buat penyamaran, antara kita buat penyamaran, kita potong elektrik rumah dia. Faham? Kita potong. Bila mana kita potong, dia nak sambung balik. Bila nak sambung balik, dia kena telefon ke Perpadanan Putrajaya. Jadi kami dah follow dengan Perpadanan dah. Kata kami pakai baju Perpadanan. Saya pakai baju TMB. 2 orang lagi pakai baju Perpadanan. Tu staf Jawi, 4 orang tu. Perpadanan TMB sebenarnya mari juga. Kami mana tahu nak pasal wayar semua tu. Kan? Jadi bila kami nak buat, masa pak buka lampu saja, kami ada alat, kami ambil gambar dalam rumah dia sebagai bahan bukti untuk dibicara di mahkamah. Sekarang ni dia telah pindah ke Selangor, duduk di Rawal.
dan buka satu klinik dirawat. Dan kami pun telah hantar laporan ke JAIS untuk ambil tindakan. Sebab kuasa JAIS dah lah, bukan kuasa Jawi. Ini JAIS, ni kuasa Selangor ni. Klinik apa tu? Klinik perubatan. Klinik perubatan. Saya pun tak ingat alamat tu. Ini ada resap ke Hak Ahmad. Tuan-tuan pun dah tahu, tengok dalam TV. Kalau tuan-tuan tengok statement dia, ni kan, dalam surah Yasin ada nama dia. Saya pergi yang ni. Ayah P hidup lagi ke mati tuan-tuan? Saya nak tanya tuan-tuan. Masih hidup tuan-tuan. Saya pergi temu lama isteri dia 3 orang. Di Kampung Besu. Boleh. Tapi tuan-tuan nak pergi Besu, boleh. Tuan-tuan nak masuk kampung tu boleh. Tetapi tuan-tuan apa kena pergi, kena bagi sumbangan. Untuk hamper dan sebagainya. Tetapi nyawa, pihak Jabatan Agama dan juga pihak polis tak bertanggungjawab. Takut ada benda-benda yang... Sebab kita nak masuk kampung dia tu, sebelah kanan kampung dia adalah kampung ajaran sesat juga. Iaitu bapa mentua dia. Iaitu ajaran asal anak limau. Sebelah kiri dia, menantu dia, Ayah P. Ayah P ni tuan-tuan, hebat tak hebat dia. Kalau dia minum air tu, dia tak minum dalam gelas. Kalau dia minum ni, dia minum dengan gelas sekali makan. Hebat dia. Kalau dia zikir naik, tu isteri dia cakap. Tak ikat tengok lagi. Itu dia. Tapi setiap hari, pihak Jabatan Agama tunggu untuk tangkap dia. Kenapa tak boleh tangkap? Sebab tidak diserah kepada polis di Raja Malaysia. Kalau serah pada polis, dah boleh tangkap lama dah. Sebab apa? Ini kes akidah, bukan kes keselamatan negara. Keselamatan negara kena pergi ke Sulu. Saya biasa dengan polis ni, saya dengan UTK, Dinai, bahagian komando, pokok polis semua kan. Sebab saya jaga polis dulu. Jadi borak pokok dia biasa lah kan. Dia takkan jaga, ni akidah, suruh ustaz-ustaz lah. Nak suruh ustaz macam mana tuan-tuan? Hari tu anak dia kahwin, kita tunggu. Dia selalu pergi ke Bacok. Pak adik dia duduk di Bacok. Pantai. Ni ayah hidup nanti. Segar lagi tuan-tuan. Anak dia kahwin yang itu. Yang duduk di perkampungan Besu adalah semua bukan orang Besu. Adalah orang luar Besu. Penduduk situ terima masyarakat dia. Tapi kalau buat mati, minta maaf. Dia tidak boleh ke bumi dikuburkan. Kubur Islam di Besu. Dia kena carikan. Akhir sekali ada satu pengikut dia meninggal dunia. Pada bulan Disember, maka dibumikan di kampung tersebut. Kampungnya di tanah biru. Tak boleh, masyarakat tak terima yang itu. Segi pergaulan, terima. Tetapi bak mati, minta maaf. Kamu tak layak tanam di kubur Islam. Itu pahaman pokok sudut Besu. Ini ajaran sesat yang ada di ini ayat P. Saya dilantik sebagai wakil kerajaan ini. Ini dah habis semua ni, tak ada zero dah tuan-tuan kalau pergi. Dah habis dah. Ini ajaran Qadiani. Ini Qadiani di Kampung Nakhoda. Jais dah buat. Selangor Nakhoda tu. Satu kes Kampung Kusu tu kan. Kampung Nakhoda. Ini Selangor dah buat, tengok. Dekat Musabuk. Ini tuan-tuan, ini kasih aman. Ini semua kenal lah. Yang ini ajaran sesat di Seri Rampai. Ini dah terguru dia. Ini orang Jawi ni. Ini orang Jawi. Ini orang Jawi. Kami biasa pergi rumah dia. Dia buat catering. Tapi saya tengok tidak catering kat sini lah. Dia buat catering. Kalau pergi rumah dia, jamu makanan tuan-tuan. Ustaz-ustaz lantak makan, saya sore je makan. Semua takut. Saya makanlah. Sebab Nabi dah ajar kan, cara kita nak makan benda macam tu. Sebab kan, ada seorang ulama tu, orang dengki pada dia, pekerja dia dengki, hari-hari masuk racun dalam. Tapi makin gemuk, makin racun. Biasa orang makin racun, makin kurus. Akhir sekali dia tanya, kenapa Syekh tak mati kamu? Patutmu mati dah, aku dah bagi racun. Tapi kamu tak mati. Apa amalan kamu? Maka dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya di rumah dia baca ayat tu juga. Ini ajaran Kaksum. Zaitun Mayas nama dia. Dia ajaran ni tuan-tuan, nak beritahu saya nak tangkas Ajaran ni tuan-tuan, salah satunya pengikut-pengikut dia yang ada barang kemas kena serah pada dia semua. Dia kaya apa tuan-tuan?
Tapi untuk guru dia kaya. Nak bagi tahu. Umujah kaya tuan-tuan. Pendapatan Umujah sebulan mencecah 1 juta. Pengikut dia tuan-tuan, pengikut, saya dah jumpa beberapa pengikut, salah satu pengikut Kahar Ahmad ya. Pengikut Kahar Ahmad ni bekerja di Petali Jaya, gaji dia 15,000 sebulan. 7,000 adalah untuk tok guru. 7,000 bagi free tok guru. Ajaran kelompok ikhwan. Kelompok ikhwan lah sekarang ni. Dulu Al-Aqab tukar rufaqah kepada kelompok ikhwan. Kalau gaji 30,000, 20,000 mesti serah kepada Umujah setiap bulan. Kaya tak kaya macam tu. Dan ajaran ni tuan-tuan, bila berlaku hari kiamat nanti, ni ajaran yang ni, satu kapal laut yang besar akan mendarat di rumah pintu rumah dia di Sri Lanka dan akan ambil pengikut-pengikut dia untuk bawa ke syurga. Siapa-siapa rasa ada duit banyak hari ni, boleh beli syurga ni. Harga syurga yang ditawarkan hari ni, ya, dia ada tawar juga, kan? Orang nak pergi umrah pun ada tawar kan? Orang istimewa, duduk di sofa berapa, hotel berapa, kan? Kalau syurga Firdaus, harganya RM25,000. 225,000. Syurga paling mahal lah, RM25,000. Ni, ajaran ni lah, tuan-tuan. Siapa rasa nak pergi, saya boleh bawa. Dia kenal saya, pergi. Apa khabar Ustaz? Sihat. Macam mana perkembangan catering? Alhamdulillah. Itu je lah. Pantau kek mana? Bila kita pergi pantau kek mana, bunyi nak kok. Apalah orang Jawi selalu mari pejabat kami, rumah saya ni. Dia hanya ada 3 ekor. Dia pelihara anjing lah kat depan pintu rumah dia tu. Ni. Ni ajaran saya tu dekat. Ini dekat Johor. Ni, Haji Banwar nama dia. Iaitu perubatan. Ni tanah ni untuk ubat segala penyakit. Ni bos saya dulu. Ni bodyguard dia. Dia ada bodyguard. Memang ajaran sesat ni. Kan? Ajaran sesat ni ada bodyguard dia. Ajaran ni tuan-tuan segala penyakit boleh. Kalau kita ada penyakit, tuan-tuan akan dilumpurkan di sana. Lepas tu kalau orang lelaki berenang dalam ni. Selepas campur lutut tu, campur kotor ni. Kalau orang perempuan tu sini, ni orang perempuan sini. Tu dia tutup sikit. Mandi dalam ni. Orang lelaki boleh mandi dalam ni. Sebab takut. Segala penyakit boleh. Wallahualam, semua penyakit saya dah tahu. Itu tak sebut tu bomoh lagi. Dia nak ada di Kuala Lumpur ni. Ubat paling canggih dalam dunia. Dia berubat dalam 1 minit saja. Orang Kedah. Siapa orang Kedah? Tak apa. Nama tu bomoh tu Patih. Patih Jenian. Orang Jenian. Dia berubat tuan-tuan dalam tempoh 1 minit. Setiap pesakit. 1 malam dia berubat 500 orang. Bayaran dia RM50, 50 sen. Ada yang jadi, ada yang tak jadi. Kalau yang jadi tu, saya jumpa budak umur 14 tahun. Dia tak boleh cakap. Daripada sejak sampai lahir umur 14 tahun. Maka jumpa ustaz ni, Tok Bomo ni, Tok Bomo ambil pisau dia letak sini. Dia buka skrin. Dia budak ni panggil mama. Dia pun tanya ayah dia, nak buat ke nak seluruh? Panggil. Macam kata tuan-tuan yang naik motor kan. Bila tuan-tuan naik motor tu, dia atas operator kita tu, dia boleh kuat ke tak kuat? Maksud kita start mula-mula. Sama juga boleh cakap, tapi boleh panggil mama dengan baba je lah. Lain tak disebut. Seorang saya jumpa, nama apa tahu di Sungai Penchala. Dia telah tepuh untuk operate IDN pada bulan 6 2012. Jantung. Bubat dengan Patih jadi sampai hari ni normal jantung dia. Alhamdulillah. Selepas kita bubat dengan dia 1 hari, 3 hari, hari ketiga tuan akan tengok kesel operate. Dan darah akan keluar. Segala penyakit yang ada di hospital boleh diubati dengan Patih Jenian. Tuan-tuan tengok dalam internet. Tulis Patih Jenian. Cari dia dalam internet. Sebab gejala ini, pertama, pendekatan pengajaran Islam yang kurang berkesan daripada masyarakat kita. Hari ini masyarakat kita tidak faham tentang Islam yang sebenar. Maka timbullah benda-benda ajaran-ajaran yang baru yang masuk. Saya katakan tadi kan. Ajaran yang masuk tadi. Duduk macam ni, dia buat dekat kedai makan dia. Kita tengah makan tu,
Dia tutup lampu. Dia suruh kita balik tu. Dia start programnya pukul 11 malam sampai 3 pagi. Saya ikut hajaran tu. Bila kita ikut, kita dapatlah maklumat tu. Sebab tu saya sebenarnya dapat offer masuk TV 1. Tajuk dia hari Jumaat 1 Ahad. Anda Muslim. Dan 3 pagi tu. Jadi bos saya tak benarkan saya masuk lah. Sebab apa kalau saya masuk, bila saya turun, negara orang kenal lah. Macam mana besok, banyak pelajar yang terlibat dengan ajaran besok, banyaknya semua lepasan daripada Universiti Al-Azhar. Jadi saya pun lepasan sana. Jadi saya tak boleh pergi lah mana esok. Saya kena duduk jauh-jauh. Jadi anak buah saya dah pergi. Ajaran ni pelik tuan-tuan, nak pergi tempat tu, kena telefon pada pengikut dia dulu. Pengikut dia akan bawa kita pergi. Jadi benar-benar tu saya pun bincang dengan polis tadi. Polis nak mesyuarat dengan saya tadi pukul 3. Maka kita telefon kepada ustaz ni. Dia ustaz ni. Ustaz daripada Universiti Melaya. Kita telefon ustaz ni. Ustaz, saya ni dapat maklumat daripada orang ni. Satu tarikat yang bagus, saya nak menyertai ustaz. Macam mana boleh tak? Saya ni dah jauh dengan Allah Ta'ala ni. Jiwa saya dah kosong. Jadi saya nak isi sikit benda-benda hakikat atau tarikat dalam hidup saya. Ustaz ni akan kata, okey, kamu kontak orang ni. Dan orang ni akan bawa kamu pergi. Tu pun tak betul lah tu. Dan tuan, kalau betul-betul, buat kat masjid, semua orang boleh pergi lah. Ni, kita nak masuk, kena kontak orang ni, kena telefon orang ni, dan jumpa kat mana nanti dia akan bawa. Jadi anak buah saya, 4 orang akan pergi malam besok, dan saya akan follow daripada jauh lah, dengan motor saya tu. Saya pergi dengan motor je, bergerak dengan motor saya. Mana saya bergerak dengan motor. Kalau jumpa saya memang tak kenal lah. Dan kita pakai yang orang kata tengok ni pakai kepiah, tiba-tiba pakai kek. Lah kan. Pakai yang ganas-ganas ke apa tu. Pakai jersey ke dan sebagainya. Tidak faham. Yang kedua, kurang memperkenalkan cara hidup yang sebenar yang ada pada masyarakat kita. Dan tersebarnya cerita tahyul, khurafat, karut-marut melalui filem, buku internet, blog-blog dan sebagainya. Yang tuan-tuan dapat hari itu isu pasal cerita itu kan. Tuan-tuan dapat pasal cerita itu, tuan-tuan tak dapat cerita lagi. Cerita Nabi lah, Nabi Muhammad yang dihina tu. Saya ada satu filem. Tak tahu dekat mana ni, dia banyak sangat kan. Filem Nabi dia panggil ada. Filem Nabi Nuh. Itu tak sempat nak diedarkan sebab kami dapat maklumat lebih awal. Kami bertindak terlebih dahulu sebelum. Kalau tuan-tuan tengok sini, saya pun jaga halal ni. Tu saya tengok, masuk ni ada halal ni. Kat mana pula? Ni, tengok kan. Yang keterusnya, longgarkan buku-buku, risalah-risalah dan lain-lain yang mendorong kepada seseorang kepada ajaran yang menyimpan daripada kebenaran. Hari ini buku-buku masuk, tuan-tuan. Buku Syiah memang dibagi secara offer, secara percuma. Kita baca. Sebab tu benda-benda, sebab tu saya nak share pada tuan-tuan, bila kita beli buku, kita ulama di Malaysia lebih hebat daripada ulama luar. Dr. Zulkifli Al-Bakiri. Kita kenal Ustaz Ghazal, Ustaz Dr. Abdul Basir. Mana ulama-ulama yang kita kenal, kita beli buku. Sebab kita dah tahu dia di Malaysia ni macam mana. Dia dalam TV tu banyak sangat. Kita dah beli buku daripada Indonesia. Kita dah beli buku daripada Singapura. Kadang-kadang ulama yang orang sana tu kadang-kadang dia bawa fahaman-fahaman yang tak sama dengan fahaman kita. Lepas tu sekarang ni kita ada satu sekatan kepada pendakwah daripada negara Indo. Yang datang ke Malaysia, kalau nak mengajar, hanya boleh mengajar 2 mata pelajaran saja. Pertama Al-Quran, yang kedua bahasa Arab. Fiqh tauhid dia tak boleh mengajar. Kita tak bagi. Dia nak dapat visa lah, kita sekat melalui visa lah. Tapi kita buat senyap-senyap lah. Kalau buat bisi-bisi, sakit kepala pula. Ya, kita sekat-sekat susu macam tu. Dan risalah-risalah yang banyak tuan-tuan. Jadi benda tu kita rujuk lah. Yang kedua, yang keterusnya berluasannya maksiat dan kemungkaran yang akhirnya mendorong kepada menganut fahaman-fahaman atau ajaran-ajaran sesat. Sebab itu ajaran sesat ni, tuan-tuan, dia banyak istimewa. Contoh Syiah. Orang masuk Syiah ni kerana 2 benda je. Satu kerana kahwin, dia urut kalimah jin. Jin baris atas, jin baris bawah. Jin tu, kalimah jin kan. Baris atas, baris bawah. Baris atas jamu, baris bawah jimu. Orang Syiah, dia sembahyang 3 kali sehari je.
Tak musafir pun tak apa. Pergi Kuala Lumpur, kita jamu kan. Zuhur dengan Asar, dia jamu. Maghrib dengan Isyak, dia jamu. Subuh je dia tak ada jamu. 3 waktu je sahaja dia solat. Yang kedua jemuk, subuh. Tuan-tuan, mutu'ah paling seronok ni perempuan. Orang kalau buat jadi benda ni betul, sakit kepala orang perempuan. Kan? Tuan-tuan ni bahagian travel. Tuan-tuan pergi travel dekat Iran nak tahu. Jangan pergi lama-lama, sorang je. Sampai kat airport, tuan-tuan naik taksi, dia tawar perempuan. Mutu'ah. Mutu'ah ni paling murah dalam dunia. Nak kahwin mahal tuan-tuan. Buat kunduli kahwin kena buat. Mas kahwin pun RM30. Antara pula RM10,000. Kahwin mutu'ah, harga dia berapa tuan? Berapa tak? Tuan-tuan, harga dia segenggam ganda je. Tuan-tuan beli ganda tu berapa? Sekilo dah ganda yang kat South. RM2.50 lah contoh. Tuan-tuan ambil segenggam. Ambil segenggam, tuan-tuan timbang berapa gram. Itulah nilai dia. Aku kahwin dengan kau dengan tempoh 10 jam sebanyak RM20.50. Cukup 10 jam. Habis lah. Rasa tak puas 10 jam. Kita kahwin kali kedua pula. Kahwin pula. Kahwin dengan kau sebanyak 4 jam pula. Dan mutu'ah ni boleh kahwin dengan isteri orang, boleh kahwin. Kita tengok, mak, isterimu cantik lah. Kahwin dengan aku 3 jam pun. Lepas kahwin lah, pergi. Boleh kahwin dengan pelacur. Kita pergi kat Syokit, tengok pelacur cantik kan. Kita ajak kahwin dulu 2 jam dengan dia. Itu mutu'ah tuan-tuan, siapa tak nak. Pergi ke Iran tuan-tuan. Kawan saya pergi Iran buat halal. Untuk bagi halal kepada satu syarikat di Iran. Dia baru-baru balik. Duduk ke hotel, 4 perempuan pergi. Dia hotel bagi apa? Mutu'ah. Dia tak sebut zina, dia sebut mutu'ah. Pilih mana satu perempuan kamu nak mutu'ah. Ada angkat lah. Dia bukan bayar terus tidak. Ada angkat lah. Berapa jam kita nak dengan perempuan tu. Ini tuan-tuan. Saksi wali dia tak ada. Tak perlu. Tak perlu. Dia tak perlu saksi. Kahwin mutu'ah, tak ada tanggungjawab, tak ada nafkah, tak ada apa segala-galanya. Mewarisi harta pun tak ada. Itu Syiah. Siapa tak nak masuk benda tu? Sebab tu, benda ni orang suka ni. Ajaran sesat. Ya, kalau saya kata Ahmad Seratu. Hak mana dia tak pernah rasa? Perempuan mana dia tak pernah rasa? Ahmad Seratu, segala perbuatan tuan-tuan. Seorang pelajar yang dapat PTPTN, 25,000 setahun. 20,000 serah kepada Ahmad Seratu. Nak belajar kena ambil duit mak. Duit ni duit aku. Pengikut dia nak ambil lesen untuk buat motor ke, nak kereta ke, mesti dapat restu dia. Kalau dia tak restu, tak boleh ambil lesen. Baik hebat. Tapi kenapa orang boleh ikut? Tuan-tuan kata gila lah. Memang gila orang macam tu. Tapi kenapa dia ikut? Ada setengah tuan-tuan pengikut ni sanggup suruh isteri untuk dapat anak yang berkat dan zuriat yang baik. Suruh pagi pukul 1 malam. Sebab tu tuan-tuan, satu kes tuan-tuan tengok kan dekat Melaka. Ni orang Melaka. Dia ni kahwin 8 tahun tak dapat anak. 8 tahun tak dapat anak tuan-tuan. Orang cakap lah nak dapat anak pergi jumpa Tok Bomodin tu. Nama Tok Bomodin tu Tok Bomodin. Pak Din lah muda, Pak Din. Jumpalah Tok Bomodin ni. Kan? Rumah ni Tok Bomodin ni dia buat macam rumah Nabi. Bersambung rumah Nabi dengan masjid tu bersambung kan. Di muka di Madinah tu kan. Dia buat macam tu juga. Rumah dia ke surau dia tu sambung. Maka pergilah suami isteri pergi jumpa Pak Din. Dia kahwin 8 tahun ni tak dapat anak. Pak Din pun siasat makin 3 malam kena berkhalwat di rumah Allah Ta'ala. Suami kena balik, tinggal dia kat sini berkhalwat dengan Allah. InsyaAllah hari keempat nanti bagi ambil lah. Setiap malam Pak Din pergi rumah tu, kat surau tu. Duk boleh sebulan mengandung perempuan tu. Kan? Apa sekali mengandung? Perempuan ni tak tahu dia mengandung tuan-tuan. Dia tak sedar sebab dipukau. Okay? Dan dia pergi satu kelas agama. Ada seorang ustaz tu ceramah dan ustaz tu baca ayat kursi. Perempuan tu jatuh pengsan ketika ustaz ni ceramah. Pengsan, ustaz tu pergi. Kan? Ada ustaz pun tengok, ustaz pun ambil kaki, ibu jari, ustaz baca. Ustaz tu lah dia cerita. Ustaz, dia pun pekik-pekik sikit, dia letak.
perempuan tu sedar. Sedar-sedar tuan-tuan, dia tengok perut dia buci. Macam mana perut aku buci ni mengandung? Telefon suami. Bang, kenapa saya mengandung? Tiba-tiba fikir lagi kan. Panggil suami dia. Pergi buat laporan ke Jabatan Agama Islam Melaka. Tak sempat nak takat lagi ke Negeri Sembilan. Negeri Sembilan polis tangkap. Ikut dalam keadaan keluar dalam. Kan dia kena tangkap kat Negeri Sembilan tu. Tu bawah tu. Tuan, yang daripada Melaka tu. Telah dipatwa di Melaka haram. Tapi di Negeri Sembilan tak patwa lagi. Maka dia lari ke Negeri Sembilan. Macam yang tadi lah, Haji Banua. Di Selangor telah patwa haram. Dia lari ke Johor, kat Kulai Johor. Siapa ke Johor? Okey, balik Johor. Tuan-tuan tengok exit Kulai kan. Sebelah kiri daripada Johor ada stesen minyak. Betul kan? Betul, ada stesen minyak exit Kulai. Ada highway tu, ada stesen minyak kan? Stesen minyak apa? Shell tau. Ikolah tuan-tuan. Tuan-tuan berhenti kat situ, tuan-tuan tengok sebelah stesen minyak tu. Itulah perkampungan Haji Banua. Kalau kita masuk jalan jauh. Jadi nak tengok perkampungan, stesen minyak tu, di belakang tu nampak terus. Di situ dia pelihara penagih-penagih dada tu semua. Dia jaga. Okay. Tu. Okay. Ini ciri ajaran-ajaran sesat yang tuan-tuan yang saya buat. Banyak ni nak baca tak habis ni. Mendakwa sebagai Tuhan. Mendakwa terima wahyu kan. Ni saya. Mendakwa perkara-perkara dapat tengok munculnya Imam Mahdi. Banyak Imam Mahdi. Ni tuan-tuan. Nanti kita tunjuk gambar Sayyidina Ali. Ihsan maksum. Kan? Dosa boleh tebus dengan duit. Kan? Dijamin syurga. Ni memang seronok semua ni. Kita bagi seronok semua. Mendakwa solat atau amalan yang disyariatkan. Bermadai dengan niat. Apa saya kata tadi lah. Mendirikan semayang. Diri saja niat. Habis saya. Mendakwa kiblat. Solat boleh juga dihadap selain pada Kaabah. Menggunakan fardu boleh juga ditunai selain pada Mekah. Mengharapkan kahwin dengan bukan ahli. Sebab tu tuan-tuan, kalau nak kahwin 4 orang lelaki, masuk akal lah. Baru boleh kahwin 4. Tuan-tuan, sebab isteri akan cari untuk suami dapat payung emas. Allah buat. Baru dapat kahwin 4. Kan? Al-Arkam ni tuan-tuan, ekonomi dia lebih canggih, lebih hebat daripada kita. Kan? Ekonomi dia bagus. Sebab apa tuan-tuan? Al-Arkam. Sekali nama dia Global Ikhwan. Dia ada mataan dia di Senambung. Kantin dia. Dia ada restoran dia. Sewa restoran dia 30,000, 40,000 sebulan. Semasa Allah Yarham Asy'ari mati, 2 minggu orang tak masuk kedai. Tapi kita tanya dia tak takut. Dia buat satu program rugi dunia untuk akhirat. Dan tak boleh buat je. Pakai kapit telur tu, satu kapit RM8 kan. Dia jual RM5. RM5. Bukan diambil, masuk tabung anak yatim. Saya kata tak rugi kau. Kami tak rugi, untung. Saya kata macam mana untung bapak ini tu. Dia sewa kemah tuan-tuan. Dengan di BKL, dia tipu di BKL. Di BKL pun kena tipu, dengan polis-polis pun kena tipu. Sebab dia tak daftar dengan Global Ikhwan, dia daftar dengan yayasan lain. Dia ada yayasan nama yayasan untuk buat program tu. Masa dia mesyuarat, dia parlimen dia dibuka, dia ada parlimen dia, bulan Mac. Setiap tahun dia buka parlimen dia. Kita pun parlimen kita bulan Mac kan. Dia pun ada parlimen dia. Dia tidak dong bulan Mac. Kursi atas tu ada Abuya. Tuan-tuan tu. Mesyuarat agung lah mudah faham. Saya tengok Abuya pun kursi ada, tapi mana ada Abuya. Tapi bila dia mesyuarat agung, segala putusnya Abuya bagi. Di bawah Abuya tu ada bawah dia. Kali yang akan cakapnya. Tuan-tuan, saya mendapat wahyu daripada Abuya. Kita sebenarnya program tahun 2012 Abuya telah mengarahkan kita buat roadshow seluruh Malaysia. Waktu dia buat roadshow seluruh Malaysia dan ditutup di Rawat program ni. Pas sekali akan tutup di sana. Waktu dia buat roadshow seluruh Malaysia tuan-tuan. Saya pergi. Sehingga ada orang nama kuat dia, Pak Ibrahim. Pak Ibrahim ni mencipta 2 lagu. Lagu pertama Indahnya Poligami. Saya dah hafal lagu tu. Kan? Yang kedua, lagu lahirnya anak daripada isteri yang ketiga. Buat lagu. Okay, main-main.
Kan? Kalau berjalan ada lagi tak? Masih. Gabungan. Kami setiap tahun, setiap minggu, setiap bulan kami akan buat pemantauan di Sungai Penchala. Sekarang ini di Sungai Penchala, dia tengah buat satu bangunan. Dia daftar dengan DBKN untuk asrama anak yatim. Tetapi dia buat Baitul Muqaddis yang kedua. Yang kedua dia buat galeri untuk Abuyah. Tapi dia tak ada modal banyak, dia buat sikit-sikit. Dia sistem dia tuan-tuan, kudrat pengikut dia secara sukarela pergi buat bangunan. Pukul 5 dia kerja kajian, atau swasta, pukul 6 dia pergi buat bangunan. Siapa dia lah? Dia korban masa dia. Sanggup. Itu kerana Abuyah tadi. Menghalalkan nikah batin. Ni suka. Haramkan kahwin dengan yang diminati oleh guru. Kalau tu guru minat perempuan tu, tak dikahwin dengan orang lain. Haram siapa kahwin. Suka dia. Tengok tu guru tu kata aku minat perempuan tu, tak dikahwin. Kan? Kesan-kesan penyelewengan. Saya sikit lah, saya nak tunjuk gambar. Kalau nak tengok gambar Imam Pop Sayyidina Ali. Ni Syiah ni tuan-tuan. Video. Ya. Di sini dia ungkap lah. Kita boleh baca. Dia boleh tengok video dia, main video ni dia tak boleh baca. Ini syahadat Syiah. Siapa nak masuk Syiah ni kena bersyahadat 12 imam. Ini. Ini Imam Mahdi. Betul. Imam Mahdi ni. Imam Mahdi sekarang ni duduk di Iraq. Dia ada nama Taput Samrah, nama tempat. Di satu lubang. Sebab apa dia buta? Sebab dia masuk dalam lubang tu menaik bulan. Jadi tak sempat nak buka mata, masuk dalam lubang tak nampak, buta. Jadi dia ni salah satu Imam Mahdi. Ini Imam 12. Ini Sayyidina Ali ni. Sayyidina Ali, Sayyidina Hussein, ni dia tak bawa gambar Muhammad. Ini Abbas. Ini. Kita tengok. Kita tengok Malaysia pula. Kan? Ini di Kedah. Penat. Allahumma rzuqni syafa'atul Hussein. Dia kalau dia minta apa-apa, dia minta dengan Hussein. Dia tak minta dengan orang lain. Ini. Ini di Kedah kan? Di Kedah ni gambar dia. Ni di Perlis, tuan-tuan. Tuan-tuan kenal kau orang ni? Hauzah Imam Hussein di Perlis. Ni tuan-tuan kenal tak? Jiran tu. Ni ahli PKR Kedah. Perlis. Dia ni halal dia tak silap saya. Bukan. Dulu dia Kohhilat ke? Dia tukar kepada halal dia. Saya pun tak ingat. Tengok gambar cantik. Rumah dia lah ni. Tak kenal tu. Kalau biasa memang kalau tengok gambar, kalau kita rumah pengikut Syiah, mesti dia ada gambar ni, dia ada gambar ni. Apa kata tadi lah kan, pergi ke ngurus Syiah kan. Yang tadi 12 tadi satu maksudnya tu lah yang Ja'fariyah Zaidiyah tu juga. Tu masalah. Tu Syiah Imam Ismailiyah Zaidiyah tu. Ni dia ada ni. Yang 12 tu nama dia semua pokok ahli sunnah. Kitab dia lah. Saya tak bawa kitab dia semua ada kat rumah. Tak bawa semua tak sempat lah. Baribu kan. Bible lain. Saya ada Bible. Itu tuan-tuan. Okay, kesan daripada benda-benda ini tuan-tuan, kalau kita tengok kesan daripada akidah tu, memberi kesan yang pertama. Okay, sebelum saya nak ambil ni, saya nak tunjuk sikit lagi sebelum akhir ni. Nanti takut ada nak tanya apa, kita boleh buka lah. Kan, ini ada satu gambar. Tunjuk gambar ajaran sesat. Ini ajaran sesat di Malaysia ni.
Ni yang telah pun dipatuah telah pun dipatuah. Ini perlengkapan. Ni asal anak rimau adalah bapa mentua kepada ayah P. Bahtera Nabi Nuh di Selangor. Ajaran Zulkifli Ismail di Pucuk. Yang inilah yang kata ajaran Zulkifli ni di Tok Guru, anak murid dia tadi Ahmad 100 tadi. Ni ajaran Said Al-Mansur atas ikut Islam Madrasah Singapura. Ni yang jenis kaki kuda ni. Tahu kuda? Judi kuda tu. Boleh jadi Tok Guru besar. Ya. Kita nak tunjuk gambar ya sebenarnya. Ada saya buat gambar, sebab nak email orang lain, nak buat gambar. Ada gambar nanti. Ni hak wilayah yang saya jaga ni tuan-tuan. Ni pergerakan Rasul Rahul di Setu. Ni kelompok Ikhwan. Azhar Wahab di Ampang. Masih gerak lagi. Rahim Razak dah mati. Dah mufak ni. Ni dah mati, dah mufak. Alhamdulillah mati. ESQ. ESQ tuan-tuan tak boleh. Macam itulah. Dalam tempat tu pihak JAKIM buat kajian. Macam Dato' Arif itu ada keluar dalam TV. So dia? Ada keluar TV. Dia macam ni. Dia masuk TV. Dia yang nak minta masuk TV. Dia bayar dia orang TV terima lah. Dia bayar. Bukan TV panggil dia. Tapi tak boleh apa ni sekat dia. Tak boleh lah sebab dia fatwa masing-masing negeri. Sebab kita tak ada mufti negara ya. Kalau ada mufti negara boleh. Sebab tuan-tuan, mana boleh Rasulullah ni dia hebat kerana pengalaman. Tanya Ustaz pun tahu. Rasulullah hebat kerana wahyu. Tetapi pokok dia kata kehebatan Nabi kerana pengalaman Nabi. Tak betul, kita hebat kerana pengalaman. Saya boleh jadi macam ni, pengalaman saya duduk dalam bidan ni. Contoh hebat, contoh kalau orang yang selalu pergi haji, umrah, dia hebat batu sebab dia pergi selalu, dia tahulah. Kalau tak pergi, tak hebat dia. Tapi Rasulullah wa ma yantiqu 'anil hawa. Tapi sudah ada macam tu lah. Tapi dia kita nak buat apa lah? Dia siasat dalam tuan-tuan. Waktu baru ni sakit kepala lagi pasal isu benda dalam masjid. Tu sakit kepala. Main kena dalam masjid kan? Ya Hanan, Ya Nanan. Ya Nanan. Bukan tak boleh. Masyarakat kita ni bergendam dalam masjid tu tak boleh. Kami nak jawab sakit. Sebab dia tengok Patuan Melaka. Patuan Melaka tak boleh. Jadi kita susahlah tuan-tuan. Tak melibatkan Patuan tadi puan tanya tadi kan. Masalah Patuan setiap saya nak tunjuk gambar. Jadi kami ni kerja serba salah. Tak buat tak? Saya nak tunjuk gambar yang ni. Kalau rasa ada gambar lagi. Ini Syiah pada 10 Muharram. Kalau keluar banyak, maka dosa hapus. Kita sambut Ashura, buat buku Ashura tu tak apa Ustaz? Itu dalam salah. Orang Syiah 10 Muharram dia akan pukul badan. Sebab itu tahun ni dia buat perhimpunan di Genting Highland. Genting. Dia mula-mula dia nak buat di Kuala Lumpur. Dia tahu kita dah standby. Dia tukar program ke Genting. Dia pergi ke Genting, Jabatan Agama Islam Pahang, atur bas dengan kereta je. Saya ada atur je. Atur dia pun tengok Jabatan Agama Pahang. Dia pun tukar program hari keluarga. Macam tu kita kata mencegah lah. Itu kan. Pengikut di Malaysia lah. Pengikut Malaysia. Pengikut Malaysia ni banyak tuan-tuan. Dia pernah pergi ke Dewan Semerak. Tahu Dewan Semerak? Semarang. Dewan Semerak. Hampir macam puluhan ribu seminggu. Ini batu Karbala. Batu ni ada dengan saya. Saya tak sempat nak bawa. Ini batu Karbala. Dia tanah suci. Bagi kita, tanah suci kita di dia tanah suci dia di Karbala.
batu di Iraq. Cuba tuan tengok tuan yang terbaru ni. Tuan tengok dalam apa isu. Tuan tengok dalam berita dunia. Ya, Presiden Iraq siapa dia? Presiden Iraq adalah ahli Syiah. Tuan. Sebab tu dia bakap. Sebab itu tuan-tuan nak bagi tahu Syiah. Siapa letak nama anak dia Umar dengan Aisyah di Iraq kena bakar hidup-hidup. Sebab inilah pejuang Islam yang kuat ni, Aisyah dengan Umar. Sebab itu kalau sejarah Sayyidina Umar ni saya nak cerita, Umar ni pondan tuan-tuan. Orang Syiah lah tuduhnya. Sebab Umar dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, Umar tak lawan balik. Itu cerita tu panjang lah. Okay. Aisyah pula pernah berzina. Rasulullah wafat sebab apa? Sebab tak boleh nak terima isteri dia berzina. Macam kita lah kan, terkenal anak sangat, ibu bapa sakit. Mati kerana anak ayah hari. Jadi Aisyah tu, Nabi mati, Nabi wafat sebab Aisyah lah. Nabi malu sangat, wafat Nabi. Tak lagi. Tak fikir pun tak lagi dah. Tuan-tuan, kalau siapa nak masuk syurga, tak payah solat, tak payah apa, pergi menangis dekat kubur Al-Khumaini. Di Iraq. Pergi nangis dia 10 Muharram. Syurga terus. Tak payah solat apa-apa. Oh, ajaran ni suka. Ni tarikat ni. Saya tak ajar lah tuan-tuan. Ini ubat kuat ni. Bagi saya dia faham. Tuan-tuan semaya 5 waktu kerana kalimah Alhamdulillah. Ajak lagi nak habis tadi. Okey ni. Tanya nak tunjuk ni. Kan? Tuan-tuan solat ni kerana 5 ni. Ali, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Tu hakikat semuanya. Ini buat tarikat punya hal. Yang kami nak pergi malam ni. Malam esok. Okey, kita tunjuk gambar. Ini dekat Coki. Tuan-tuan dia Coki ni, jumpa Pak Syih ni. Ni, batu-batu dia jual ni, segala penyakit boleh ni tuan-tuan. Makanlah batu dia ni. InsyaAllah. Tu. Segala penyakit boleh. Ada berapa tu tuan-tuan. Bermandi tiada aman. Buat poligami tak ambil. Dia buat tadi. Projek besar-besar. Ini orang Melaka. Pulau Besar Melaka. Orang pulau Kalau memang gambar banyak lah. Tak sempat nak tunjuk pada tuan-tuan je lah. Sebelum last nanti ada last tu. Saya tunjuk asal lagi gambar. video ni. Saya tunjuk gambar yang sebelum saya ambil last kesan ni. Video memang tak boleh. Ni semua video ni. Saya tunjuk video ni tu. Tak boleh dia. Lepas tu kalau saya ceramah mana-mana, kalau jemput saya tanya laptop dulu. Laptop canggih tak canggih. Kalau tak canggih, bukan apa tuan-tuan, saya bagi puas hati. Tidak tersangkut lah hati dia tu kan. Kak Ayani pun saya telefon, tanya laptop dulu. Tidak, saya standby laptop saya lah. Saya dah upgrade untuk program ni lah. Tidak kesian kalau jemaah nak tengok, nak dengar ni macam hari DK Power tadi tengok kan. Bayang-bayang. Dia ada sebab dia banyak dia contoh. Kita tengok alat-alat kalau boleh. Ini ni lagu Power ni. Ni lagu Power ni, lagu Kaabah. Dinyanyikan oleh anak-anak Abu Yah. Tak boleh tu. Dia kan lagu ni, kalau kita tengok lagu okey, tapi kita tengok sini kata dia adalah syiri.
Maka kita pun haram lagu ni. Lagu ni dia sebar dalam YouTube. Jadi anak-anak muda-muda dia akan ikut. Bila ikut, kita dah tahu, kita bagi tahu kan. Maka kita hantar surat kepada STMM untuk sekat lah. Bukan tu pada dia lah, kita tak terkuasa. Kita tahu benda ni syirik, kita hantar surat ke STMM. Kenapa lagu ni tidak boleh di dalam YouTube? Kita tahu ada lagi, tak ada wallah alam. Kalau ada lagi, mana kita silap jauhi lah. Kita dah hantar laporan, ni Pak Tim ni. Ya. Siapa lain kali. Mana lain kali jumpa saya mana-mana lah. Kita ada seminar, saya ada seminar akidah perangkat bahasa perangkat wilayah yang kita buat tuan-tuan untuk dedah pada masyarakat benda-benda macam ni. Sikit lagi saya nak tengok perbohongan mana. Ni kawan saya ni, dia masuk berbuat. Dia lagi kan, kawan saya Malaysia. Ni Kelantan lalu Selangor sekolah aku. Mengenai Kelantan. Ya, guru gagak petanda malapetaka. Ini masyarakat kita. Ni 27 orang korban naas teruk bas ekspres jalan Simpang Pula ke Marah Highland. Buat kerana guru gagak lah. Lalu. Bukan pandu bas. Ini ada dekat Okey, Azimat Nabi Sulaiman. Ini ni ada ni tuan-tuan. Kita ada, saya beli lah, kita beli. Bila kita beli semua ni, kita ambil. Ni tuan-tuan, ni orang yang buat ni. Tak ada apa pun tipu ni. Syirik kan. Kan kau mau pakai pergi tengok kan? Ustaz-ustaz pun ramai pergi tengok ni. Museum. Kan museum sini buat hari tu. Tak boleh ni. Kurang apa? Ni batu hitam ni saya beli ni. Makan batu ni segala penyakit boleh. Ini apa ni? Kayu kokak. Di Mekah cari yang tu je di Mekah saya. Apa dia kat Mekah besar-besar, kayu kokak besar-besar. Bagus ni Nabi Nuh. Ini dekat Shoki, tilik nasi. Tuan-tuan, tuan-tuan akan diberi sapu, buru ni akan ambil. Buru ni akan bagi pada puan, tuan-tuan buka itulah nasi puan hari ini. Dan sampai bila-bila. Dekat Shoki, harga dah RM10 untuk buka sapu ni. Ramai orang Melayu kita pergi buka sapu. Ni tarik emas. Nak kaya tarik emas. Tarik duit. Ada satu kes tarik duit. Dia kita bayar RM5,000, lepas tu kita tarik duit. Duit akan turun tengah malam. Dari pada atas. Dia foto. Dapat RM3,000 yang mana? Rugi RM2,000. Dia buat kita ni percaya sangat. Saya nak tunjuk terbomo lah. Tu tak boleh cepat tu. Ya. Tu faham lah tu. Ini tarik duit. Ini pegawai JAKIM. Ni orang. Ni dia tarik duit ni. Ya. Ni pegawai JAKIM. Buat juga lah tuan-tuan. Terpaksa lah. Kita tak dapat maklumat kan. Ni pegawai JAKIM ni. Dapat. Tak dapat. Saya nak tunjuk perbuatan kepada tuan-tuan. Okey, ini last ya. Ini tuan-tuan perbuatan. Ni terbomo dia ni. Ni terbomo dia ni. Ni bukan pakti. Orang lain pula. Okey, ni tengok pesakit ni. Tuan-tuan tengok pesakit kan? Semua pesakit kursi roda. Setiap pesakit akan ditidur atas ekor ni. Okey. Akan dibalut tempat orang sakit. Ni tempat orang sakit semua ni. Disakit semua sendiri. Okey. Tuan-tuan, ini guru merpati. Banyak mana kita sakit, kena banyak mana kita kena bawa guru merpati. Dan guru merpati ni akan disembelih. Dan darah guru merpati tadi akan diletak tempat mana kita sakit. Tuan-tuan cuba bayar. Selagi banyak orang sakit, selagi banyaklah darah akan keluar kat situ. Dia akan sembelih 2-3 ekor untuk letak darah. Ni darah burung merpati ni. Ni tengok ni. Dia letak darah merpati ni akan tempat orang sakit. Kita tengok orang yang mari berubah. Bukan sedikit. Mana ni Ustaz? Negeri mana? Ini kawasan Pulau Pinang dan juga datang ke Kuala Lumpur juga. Dia tak menentu banyak pokok dia turun permintaan dia. Dia tengok atas permintaan. Ya. Tapi kami tak dibagilah tempat tak yang okey lah. Ya.
tuan-tuan tengok. Ni kamera mandi. Syekh dengan kemo-kemo. Buat 500 orang ni tuan-tuan. Kalau RM50 satu kepala. Satu malam. Tuan-tuan, tu pun mau dapat satu malam. Tapi orang gila-gila lah. Saya pun sakit kepala dengan pokok dia. Okey, sebagai mengakhiri kesan dia, inilah tuan-tuan berlakunya syirik dan murtad. Dan kalau kita tengok di segi masyarakat, ini yang penting, keruntuhan keluarga. Saya kata tadi lah, kalau kita mau dengan isteri orang, berbalahan suami isteri, menyebabkan cerai-berai dan sebagainya. Dan pokok dia ni tidak hidup bermasyarakat. Kalau buat gotong royong, orang lain semua tak betul, dia yang betul. Kalau dia duduk ada dalam satu grup kampung tu, memang hancur lah tuan-tuan. Macam tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan pergi Sungai Penchala. Tuan-tuan sampai ke Masjid Al-Hidayah Sungai Penchala, tuan-tuan masuk saja kawasan dia, jumpa atas bukit anak yatim, tuan-tuan masuk, tuan-tuan tahu, lawan kereta macam biasa. Dia takkan hirau tuan-tuan. Dia takkan layak sepatah pun kita. Tu pokok dia. Kami masuk pun tak ada bahasa. Kan? Bila kita pergi pakai pakaian ganas lah macam nampak. Kita pergi macam pakaian polis lah. Baru dia kata polis mari. Jadi dia takut pada polis ni. Kalau jauhi dia tak takut lah. Jadi itulah sikit sebanyak daripada saya. Jadi sebagai kita lah tuan-tuan, yang penting apa saja ajaran rasa yang kita meragukan dalam hidup kita, kita tinggalkan terus. Jadi hak mana tuan-tuan buat amalan hari ni kira betul lah tu. Jadi kita tengok orang lain lebih betul, kita ikut. Itu yang saya bimbang tu. Sebab yang masuk banyak-banyak kalau kat Taman Melati, orang muda. Banyak semua orang muda. Apa pula yang jenis hawa tiga lain pun ada. Kalau di Taman Masa Maju, yang orang muda juga tadi. Kalau di ni tempat-tempat ajar besar ni. Kalau di Setiawasa, Syiah. Kalau di Kepung, Qadiani. Ni Selangor wilayah. Selangor saya tak tahu lah. Selangor ni wilayah. Selangor saya tak tahu. Puan yang ditanya lah. Jadi itulah yang saya boleh bagi tahu sikit sebanyak untuk pada pagi ini. Apa yang baik daripada Allah Ta'ala, apa yang mohon daripada saya sendiri, dan saya suruh kepada Ustaz. Jazakallah. Terima kasih kepada Ustaz atas pengkongsian nama Ustaz yang bersama ini. Mungkin ada soalan atau pertanyaan Puan Salawati. Kalau macam kata yang ada susah buka restoran ni, kalau yang kita yang makan kan ada apa? Tak ada masalah. Tuan-tuan pernah makan nasi lemak di Tanglin? Tanglin. Siapa tu? Nasi lemak apa tu? Nasi lemak sedap. Belum beratur ramai masuk dalam. Di Tanglin dulu, cik lemak. Siapa yang buat? Itu adalah pengikut ajaran sesat. Ajaran Qadiani. Sami selalu je. Orang telefon saya, jawabnya saya, Ustaz, boleh makan kau nasi lemak ni? Boleh. Tak ada masalah. Pengikut dia je sesatnya. Nasi tak sesat. Betul juga. Tapi guna dan untuk nak menjana dia punya apa? Allah Ta'ala lah. Tak apalah kita tak ada dah sebab. Ni tempat proses nasi lemak ni. Tempat proses nasi lemak. Tempat dia proses nasi lemak. Apa dia? Pisau lagi tu. Tak pernah. Tak tahu. Macam Ustaz sebut tadi lah, bila nak makan apa doa dia, baca. Ni. Ini rumah adik dia ni. Rumah abah dia, Ainul Yakin. Ini ajaran sesat dia ni. Ni buku-buku semua ni, Al-Quran dia ni. Daripada Indo. Ni rumah pengikut ajaran Qadiani ni. Lagi lah. Batu muda. Okey? Mana macam tu, tak ada masalah, boleh lah. Soalan lagi? Orang tu yang mana dia di Taman Melati. Jabat dia tu, dia berselindung daripada tu. Dia buat syarikat tu sebenarnya pengikut Syiah. Kalau di Melaka dia ambil tindakan sikit.
Bukan tidak apa, mana dia tak benarkan lah itu. Kalau tuan-tuan nak beli tak salah, belilah minum, tak ada masalah. Oh, minum tak ada salah. Tak salah, minum. Bukan air tu yang pergi kamu. Tu Allah Alam. Campur-campuran. Sumbangan. Minum banyak-banyak balik-balik nak kahwin mutahan. Air sekarang ni canggih-canggih, air anugerah. Minum air dam-dam je lah. Okay, Ustaz, satu Ustaz, berkaitan dengan Syiah tu lah. Saya kebetulan ada sikit pengalaman. Masa belajar dulu, kebetulan roommate saya tu memang pengamal. Dan saya tahu bila dia semayang tu, ya Allahu Akbar, tangan dia lepas. Allah Allah mungkin salah satu ciri dah. Lepas tu, itu mazhab lah. Dia kata mazhab Jafariyah lah, Imamiyah lah kan. Dan di jamaah pun memang saya nampak lah. Dan Jumaat, saya dia orang tak wajib lah. Tak semayang Jumaat. Tak semayang Jumaat, betul. Tapi bila bersama kita, dia akan takiyah lah. Maksudnya berselindung, dia akan pergi sama-sama. Cuma kemungkinan saya Ustaz, sekarang ni ajaran Syiah ni pernah duduk di bawah Persatuan Ulama. Kalau saya ramai dalam Persatuan Ulama tu adalah orang yang fikiran ataupun yang cenderung ke arah Syiah. Sampai satu pendekatan yang panggil Tafar Bainal Mazahib. Maksudnya dia buat satu forum nak mendekatkan di antara Sunni dengan Syiah. So nak jadikan itu sebagai satu penerimaan yang lebih mudah kan? Cuma sekarang ni di universiti lah, sama ada di UIA saya sebut, di Universiti Melaya ataupun di UPM, ramai di kalangan cendekiawan kita, pensyarah-pensyarah, profesor-profesor yang cenderung Syiah. Bukan kata cenderung saja, maksudnya dia pengamal ajaran Syiah ni. Orang hebat-hebat itu yang jadi kita yang orang biasa, layman biasa ni, masa kita pun tertanya-tanya kan. Orang yang peringkat profesor boleh mungkin hujah dia buat kajian. Macam dia kata okey, kitab fiqh itu ni pun semua Imam Syafi'i, Al-Itu ni semua. Bagi dia katalah kitab dia lebih hebat. Contoh saya sebut Al-Ghadiyah, kitab lebih hebat. Kajian dibuat satu dunia untuk dapatkan jadikan satu buku, satu kitab. Jadi kita yang kurang ilmu ni sikit sebanyak kadang-kadang terpengaruh dengan hujah-hujah dia. Mungkin Ustaz boleh komen sikit tu. Sebagai benteng untuk kita lah. Mungkin bukan kita, generasi-generasi selepas kita, anak-anak kita, cucu kita. Ya, Syiah ni tuan-tuan, memang betul kata Ustaz tadi. Kalau kita tengok, memanglah orang dia ni memang hebat. Kalau kalau sini tadi 3 tempat Ustaz sebut tadi, universiti memang ni paling banyak. Universiti Melaya pengikut paling kuat profesor, tuan-tuan. Bukan orang biasa, bukan doktor kan, profesor kan. Dia yang kuat sekali, yang bergerak di sana. Dan benda-benda macam ni, sebab itu kita sebenarnya kalau di Melaka telah buat satu khutbah Jumaat. Buat khutbah Jumaat tajuk bahaya Syiah. Bila Pak buat khutbah tu, lepas habis baca khutbah, report polis, report Syiah. Supaya di Selangor tuan-tuan di Selangor pokok Syiah diserbu oleh pokok Jais. Bila serbu saja, serbu daripada Iran tu diplomatik tu jumpa Datuk Seri Mekri. Macam mana ni? Apa tindakan Malaysia buat macam ni? Tak betul. Takut kita. Maka Datuk Seri Mekri kata, kami tak boleh nak buat apa, kuasa negeri. Betul tak? Sebab agama di bawah negeri. Jadi kalau nak negeri, kena pergi jumpa orang tu. Siapa dia? Sultan lah. Siapa berani nak jumpa Sultan? Jadi Sultan tu yang kena jaga tu. Tu Selangor tu dia, bila Pak aja dia serah tu. Tu Selangor tu dia kuat sikit. Kan, nak banding dengan kita. Ada wilayah ni dia takut sikit. Jadi benda-benda tu lah sekali ni tuan-tuan. Kita cuba di wilayah lah, saya cuba di wilayah untuk memberi taklimat kepada masyarakat tentang Syiah. Inilah Syiah tuan-tuan di Kota Baru. Tengok kain kapal. Kain kapal ni dia mesti tulis nama-nama dia. Ni orang di wilayah ni di Bukit Antarabangsa. Kami Zahiri. Kita tengok imam besar dia. Ni kalau orang Syiah mati macam ni lah. Saya dah tengok pupuk dia mati, macam mana dia mandi, macam mana dia bumi, macam mana dia solat. Saya dah tengok detail lah. Kalau mati pengikut dia akan mandi. Ini kami Zahiri. Orang kuat kuat Syiah. Kalau cepat memang kalah tuan-tuan. Dia baca talqin. Dia baca talqin macam mana tuan-tuan? Dia sebut imam 12 orang.
Bila siapa imam kamu, maka jawablah kamu Sayyidina Ali, maka jawablah kamu Ja'far As-Sadiq, jawablah kamu Qadim, jawablah kamu Hasan Muhammad Askari. Seorang pelajar kita yang belajar di Iran selama 8 tahun memang hebat bab Syiah. Nama dia Muhammad Asad Askari. Muhammad Asad Askari. Dia memang hebat. Debat dengan dia memang kalah. Cara channel tuan-tuan. Sekarang ni kita ada tengah cari seorang pegawai agama yang terlibat dengan Syiah. Pegawai agama. Saya tadi beritahu agama jabatan mana. Kan? Saya ada pernah terima dengan kata Persatuan Syiah. Di mana? Syiah ni tuan-tuan. Situ banyak. Sebab tu tuan-tuan saya nak bagi tahu Syiah, saya pun takut dengan pokok dia. Kalau kita ceramah Syiah, kita kena bawa polis. Kalau contoh ustaz tu ceramah malam ni, kalau di wilayah ustaz, kalau nak ceramah di wilayah, ustaz tu akan telefon saya. Ustaz, malam ni ada ceramah kat masjid sekian-sekian. Okey, lagi saya akan pergi satu kereta wajah, satu wajah polis, satu wajah jawi. Polis akan jaga kereta ustaz tu, penceramah tu, jaga. Saya duduk kawasan-kawasan polis duduk keliling. Dan bila ustaz tu nak balik, kami akan follow ustaz tu. Macam polis, macam PM lah. Ustaz tu jalan, kami duduk satu depan, satu belakang. Dia tu. Saya kata telefon ustaz, boleh lepas dah? Jangan risau, atas kat rumah. Atas kat rumah je. Kalau duduk ustaz tu duduk Putrajaya, kami akan hantar sampai Putrajaya, dia masuk dalam rumah dia, kami balik. Kalau tidak, dia sekat ustaz tu pergi jalan. Ustaz ni heru sangat nak ceramah buat Syiah nanti. Lepas tu kalau ceramah Syiah tuan-tuan jangan umum. Kalau buat kat masjid tuan-tuan. Boleh umum boleh, tapi pengikut dia akan mari. Bila ustaz tu ceramah setengah jam, dia panjang setengah jam. Ustaz tu tak nak ceramah nanti sekali berdebat dengan dia lah. Tak jadi ceramah lah. Orang dia akan mari tuan-tuan. Dia akan hantar mana tempat tu. Saya buat ceramah di Sungai Besi. Dia hantar orang dia 10 orang. Banner tu lah. Sebab tu kita buat ceramah jangan buat banner. Lepas tu kalau kita buat kat masjid, ceramah penyelewengan akidah. Tajuk Syiah ni. Tajuk Syiah, kompor dia mari. Hari tu kami buat kat Bangsa. Masjid Bangsa kan, buat kat Siddiq. Orang dia mari. Masa tu polis dah ada 10 orang tu. Bila dia tanya, polis dia kata dia tu. Awak nak kena cakap ke? Jangan cakap banyak tu. Polis pun tunjukkan. Bunyi polis dia pun turun. Kalau tak ada polis malam tu, memang tak bisa buat apa Masjid Bangsa. Alhamdulillah saya dah panggil awak polis. Kita ikut polis. Kita pergi sana, kita akan bagi SB. SB akan turun mana-mana tu. Okey, saat jangan bimbang, polis dah buat kawalan. Alhamdulillah. Itu kami. Kita tu ke Syiah macam tu. Kalau jangan sesat, kami tak takut lah. Kalau Syiah ni, takut sikit. Okey, jadi itu saja tuan-tuan. Untuk saya rasa tidak ada apa lah. Nanti kalau rasa tak puas hati, kita boleh jumpa balik sini. Tuan-tuan ada proses.